Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur kepada Allah SWT dapat bertemu lagi. Salawat dan salam pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah lunakkan hati kita ni untuk sentiasa mengingati baginda, berselawat pada baginda, kerana di situ ada keberkatannya, di situ ada pengampunan Allah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak sambung isu orang menghina Rasulullah, menghina Allah, yang kita katakan, yang saya sebut dalam kuliah saya sebelum ini ialah antara sebabnya ialah kerana makanan yang tidak bersih. Kalau makanan itu baik, maka hati kita baiklah. Kalau makanan itu tak baik, haram atau syubhat, maka hati kita jadi rosak. Dan kita tahu kat Malaysia ni, bukan sekarang, dah lama dah kita terlibat dengan makanan yang haram dan syubhat. Bila terbongkarnya kartel daging, kartel daging yang mencampur adukkan antara daging yang halal dengan daging yang haram, jadi syubhat lah, paling tidak pun syubhat. Lepas itulah kita kena benteras, kena ada usaha-usaha untuk selesaikan masalah ni. Begitu juga ayam yang kita dapat di pasaran, kita tahu kan, kebanyakannya, majoritinya diusahakan bukan Muslim. Mereka tak menguasai rantaian ternakan ayam tu dari semua peringkat. Makanan ayam pun dikuasai. Makanan ayam tu kita dapat maklumat dimasukkan macam-macam benda kan, protein-protein dari benda yang tak halal. Itulah yang membina yang daging ayam tu yang dalam masa berapa bulan, sedangkan yang dia makan tu semua tu boleh merosakkan hati kita. Kita dah ceritakan tentang sebelum ni kan, kicapnya, sosnya, mi kuning, mi kuih tiaw, macam-macam dah kita makan kat tengah masyarakat ni. Kalau tak betul-betul diusahakan oleh tangan orang Islam, orang yang takut Allah, orang yang ada dalam hatinya takutkan Tuhan, maka dia apa kira, yang penting untung. Kita dapat tahu kartel daging haram tu pun ada orang Islam yang terlibat kan. Kalau iman tu dah tak ada ataupun dah nipis sangat, dia tak kira, dari atas kesusahan orang pun dia boleh ambil keuntungan. Soal makanan haram halal ni, itu maruah kita, agama kita. Tapi dia tak kisah kan, dia peduli apa. Itu yang berlaku. Betul, kita kena ada kesedaran kan, demi keluarga kita, demi keturunan kita, supaya tak terpesong makin jauh, kita kena pertahankan. Kata Rasulullah dalam satu hadis, kullu lahmin nabata min haramin fannar aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lah yang lebih utama bagi dia. Oh, zaman dahulu termakan benda yang dikuatiri haram, colok tekak tu kan, sampai terkeluar termuntah. Kita ada cerita dia, banyak dalam kitab-kitab kan. Begitu penjagaan mereka. Walaupun termakan tu dah tak berdosa dah, tapi dari sudut menghitamkan, menggelapkan hati tu, dia takut berlaku. Sampai tak ada dengan Tuhan tu, nanti tak ada rasa, tak malu, tak takut, tak bimbang, tak cemas dengan Tuhan tu. Ditarik, dia punya rasa-rasa dalam hati ditarik. Sebab Allah sebut dalam Quran kan, duribat alaihimuz zillatu aina ma thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minnas. Akan ditimpa kehinaan bagi mereka di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang mengadakan hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia. Hubungan dengan Allah ni soal rukun iman, rukun Islam tu kita boleh buat sendiri pun boleh buat, satu dengan keluarga kita boleh buat, sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi bila berkaitan dengan hukum hablum minan nas, berkaitan dengan fardu kifayah, kena buat secara jemaah. Nak bangunkan projek ternakan ayam berskala besar kan, kena ada komuniti, kena ada satu organisasi, kena ada satu kumpulan yang koperasi ke apa ke, kena buat. Lagi-lagi lah kalau kita nak kuasai ayam tu, rantaian dia, nak buat empire ayam, katakan rantaian dia tu, so telurnya daripada awal lah, kata grandfather ayam tu kan, lepas tu dia punya sampai rantaian semua termasuk lah telur dia, makanan dia, apa semua tu, itu perlu berjemaah, perlu buat secara
berkumpulan. Tak boleh seorang-seorang. Sekolah kan, pendidikan, kena ada guru, kena ada murid, berjemaah kan. Tapi kalau tak dibangunkan perkara-perkara ni semua, maka akan ditimpa kehinaan. Hina lah, takkan tak hina lagi kalau orang Islam sendiri mengutuk Rasulullah. Orang Islam sendiri mengutuk agama dia. Orang Islam sendiri sampai mencaci Tuhan. Tak hina lagi ke? Hinalah sangat. Kenapa? Kerana tak bangunkan fardu kifayah antaranya. Tak betul-betul bangunkan pendidikan Islam sampai orang takut Tuhan. Kita kata orang tak hafal Quran 15 juzuk. Contoh kan, contoh. Hafal Quran 15 juzuk tak, kalau tak dapat didikan, tak dapat rasa takut dengan Tuhan. Yang penting dapat belajar, dapat didikan sampai rasa takut dengan Tuhan. Burung kakak tua pun boleh hafal. Taklah sampai 5 juzuk, tapi Tuhan boleh buat kan. Dia tahu apa? Selamat pagi. Waktu petang pun dia kata pagi juga. Dia hafal yang tu. Kalau katakan kita hafal Quran, tu thumb drive tu lagi kuat menghafal daripada kita. Kecil je. Sebab itulah walaupun kita menghafal Quran, yang kita katakan orientalis ada yang menghafal Quran, tapi tak dapat hidayah dari Quran tu, itu makin bertambah jauh dengan Tuhan. Sebab tu kena takut kan, kena dapatkan didikan. Jadi kita kembali pada tadi, makanan halal tu apakah kita punya kita punya sikap sepatutnya. Sepatutnya kita kena rasa bimbang tentang diri kita, tentang keturunan kita yang mereka tu tahu di bawah tanggungjawab kita. Kita kena usahakan projek-projek fardu kifayah ni untuk selesaikan masalah masyarakat ni. Untuk bagi masyarakat ni makan makanan yang halal dan thayyibah. Kena berbakat. Kan? Kalau tak mampu, katakan kalau nampak ada satu golongan, ada satu kumpulan, ada satu komuniti, ada satu syarikat, ada satu organisasi, ada satu koperasi, katakan yang dah buat benda macam ni, dah buat fardu kifayah ni, kita kena sokong, kita kena support. Sama ada dengan pembelian ke, kita memang bagi support moral ke, kita bagi tambah suntikan kewangan, suntikan modal dan sebagainya. Yang penting kita kena support. Kenapa? Kerana untuk mendapat hablum minan nas tadi tu, untuk mengelakkan kita daripada kehinaan. Kalau tidak, kita hina, Allah akan hina kita nanti. Allah ada cara nak hina kita. Allah sindir kita tengok. Orang Islam sendiri yang macam itu. Kita kata kita nak satukan manusia, nak satukan seluruh orang, seluruh masyarakat Malaysia ni. Tapi kita sesama kita pun tak boleh bersatu. Sebab ada yang macam ni, ada yang menyokong pula. Jadi beratlah masalah-masalah yang berlaku dengan masyarakat ni kalau kita tak sepakat, tak bersatu. Jadi kalau ada orang yang nak cuba nak bangunkan fardu kifayah, kita sepatutnya kita semua kena bangunkan. Kerana fardu kifayah ni untuk semua. Tapi kalau dibangun oleh satu golongan, satu kelompok, maka gugurlah dosa kelompok yang lain ataupun orang yang lain. Jadi kalau kita tak mampu nak buat, kita memang tak ada kekuatan tu dan kita tak dapat buat menyatukan orang untuk membuat, kita support orang yang buat tu, kita betul-betul sokong dia 100%. Kenapa? Kalau kita tak buat, memang berdosa satu. Lepas tu Allah akan hina kita. Allah ada cara nak hina dengan kita. Musuh tak kuat. Walaupun 24 jam dia cuba je jatuhkan kita, musuh tak kuat. Tapi kita yang lemah. Dan sebab kita lemah tu lah orang mengata macam-macam. Raja kita pun orang kata. Dulu orang dah mengata raja, orang kata pemimpin dah mengata. Sekarang orang dah mula mengata rasul. Dah mengata Tuhan. Tak rasa hina lagi ke? Marilah kita insaf. Kita kembali, kita sungguh-sungguh bangunkan fardu ain, fardu kifayah kita. Kita selesaikan hubungan kita dengan Tuhan dan selesaikan hubungan kita sama manusia supaya Allah bela kita. Kalau Allah yang bela kita, tak siapa yang boleh jatuhkan kita. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong Allah, kamu bantu Allah, Allah tak perlukan pertolongan, Allah tak perlukan bantuan. Tapi kalau kamu tolong agama Allah, kamu bantu umat-umat Rasulullah, inilah hamba-hamba Allah ni, Allah akan kuatkan kamu punya kedudukan. Intan surah yang surkum, Allah akan bantu kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah akan tetapkan kedudukan kamu, pendirian kamu. Jadi marilah kita sama-sama kembali kepada Allah SWT, bertaubat kepada Allah SWT. Kita bangunkan kembali hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah beri pertolongan kepada kita,
Allah menangkan kita terhadap musuh-musuh kita. Wabihi wallahu alam. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi